Assalamualaikum dan salam Jumaat untuk semua. Kembali kami menyapa anda di MH Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan saya Nas Rahman, teruja kita untuk berjumpa di pagi Jumaat ini 23 September 2022 dengan pelbagai pengisian menarik. Abang Fitri kita macam pagi ni. Alhamdulillah. Dan kita pun running seronok sebab Malaysia membuat kejutan di Thailand. Yes! Ya, dalam Kings Cup kita mara ke final. Dan satu penentuan yang saya rasa sangat mendebarkan kerana melibatkan penalti. Dan Malaysia ni memanglah kalau diibaratkan sebagai musuh tradisi Thailand ya. Dan kalau menang kepada Thailand ni, umpama kita dapat satu lonjakan semangat yang luar biasa. Dan kita pun dalam situasi memang nampaknya bola sepak Malaysia ada banyak peningkatan. Banyak peningkatan. Okay. Tapi kalau anda yang menonton perlawanan kita semalam menentang Thailand berakhir dengan 1-1 apabila kita mendapat kad merah. Wow, bergegar jantung seluruh rakyat Malaysia. Dan tiada extra time. Alhamdulillah kita terus ke sepakan penalti. Kita menang 5-3 dan kita bakal menentang Tajikistan iaitu negara kelahiran Abang Fitri ya. Dan Tajikistan yang menembaskan Trinidad Tobago akan bertemu dengan Malaysia. Dan ikut ranking FIFA, Malaysia dalam 1.5 lebih ya. Itulah dia. Dan Tajikistan di 109. Tapi kita pernah mengalahkan Tajikistan sebelum ini. Kalau untuk saya sebagai peminat bola sepak Malaysia, kalau Malaysia lawan Thailand, Malaysia lawan Tajikistan, saya rela lawan Tajikistan untuk memenangi Piala Raja Thailand 2022 ini. Okey, baik. Tanya untuk semua yang berjuang dan kita pun mengharapkan lebih peluang kepada bintang-bintang baru untuk juga bersinar dalam kancah bola sepak negara, termasuk juga yang berjuang di Sukma. Tepat sekali, tepat sekali. Inilah medan untuk kita melahirkan bintang-bintang hebat. Dan Johor berada di ambang juara Sukma yang ke-20 pada tahun 2022 ini. Johor buat kejutan ya. Dan apa yang kita tahu setakat ini, Johor meraih 145 peringkat, 69 peringkat emas dan di tempat kedua wilayah persekutuan dengan 135 peringkat. Dan kalau tak salah saya 38 emas. Ini ada update terbaru kita. Diikuti dengan Johor, Kuala Lumpur, kemudian Terengganu, Selangor, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Perak, Penang di 9, Melaka, Kedah, Perlis, Kelantan dan pasukan jemputan iaitu Brunei. Oh, nampaknya ada peningkatan ya Johor. Nampak berbezalah. Sebab biasanya kalau pengungut tadi, kalau tak Selangor, KL, Sarawak menguasai, tapi Johor buat kejutan yang luar biasa. Luar biasa untuk saya walaupun tuan rumah kita di wilayah persekutuan tumpas kecundang akhirnya walaupun membuat percubaan terakhir pada hari terakhir ini untuk meraih seberapa banyak peringkat yang mungkin. Kita lihat di hujung hari nanti ya, pengakhiran Sukma 2022. Di samping kita seronok, cuaca di luar bagaimana? Cuaca dalam hati bagus. Cuaca di luar nampaknya guruh dan petir dan semalam hujan. Awal pagi ramai yang mengeluhlah sebab mungkin keluar rumah biasa 40 minit, semalam ada yang 2-3 jam ya. 2-3 jam. Terperangkap dalam kesesakan disebabkan hujan. Okey, ini ramalan kita untuk hari ini. Dan kalau kita nampak semenanjung Malaysia keseluruhannya hujan dan ada juga ribut petir di kalau tak salah saya nampak di Pulau Pinang ya, di kawasan utara, Perlis dan juga Kedah. Di Sabah dan Sarawak keadaannya juga sama kalau kita dapat ubah di sini. Sabah dan Sarawak juga tiada perubahan, semuanya hujan lebat dan ribut petir. Hujan hanyalah kawasan di KL dan Putrajaya. KL dan Putrajaya. Nampaknya baru saja tadi saya nampak dia ribut petir, dia tukar kepada tiba-tiba tiada hujan. Jadi ini panuan untuk anda beraktiviti dan juga untuk merancang perjalanan. Kalau hujan ni mungkin ada kelewatan dan sebagainya. Okey, di samping kita berbicara tentang mukadimah untuk hari ini, hari Jumaat, tentang kejayaan sukan kita, ada satu yang kita nak kongsikan juga pada anda semua. Satu sukan istimewa. Bayangkan kalau kita mendaki gunung atau kita mendaki wall, kita melawan graviti ya, naik ke atas. Bayangkan kalau kita mendaki tapi dengan secara terbalik. Dikatakan urban rooftop climbing. Bayangkan. Terbalik macam Spiderman. Tapi ini memerlukan kepada skill yang luar biasa. Stamina latihan kalau main rendah tak dapat kan. Sebab ini juga memberi impak kepada berbagai aspek. Nanti kita nak bersama dengan jurulatih yang berjaya untuk membina satu umpire lah merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Mungkin nanti ada kejuaraan dunia yang dapat mereka ceburi dan dapat serlahkan nama Malaysia. Sebelum kita berwawancara dengan jurulatihnya, apa kata kita lihat bingkisan ini. Apakah sebenarnya urban rooftop climbing? Saksikan. Tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pendaki negara, namun percaya dibuktikan oleh 4 atlet mendaki negeri Kedah ini. Mereka mencipta sejarah, merentas jambatan kereta api berusia 107 tahun di limbung kapal
dengan melakukan aksi Spiderman iaitu teknik urban roof climbing. Misi pendakian ini dilakukan oleh Muhammad Zamri Hamid, 51 tahun, selaku ketua misi, manakala 3 pendaki lain ialah Muhammad Akif Nu'man Nazrilatin, 23 tahun, Zukram Alza Muhammad Zamri, 19 tahun dan seorang atlet wanita, Wan Iryani Arifin, 32 tahun. Menurut pengarah misi, Syed Alif Iskandar Syed Zainal Abidin, teknik merentas jambatan secara tergantung adalah yang pertama dalam negara, memandangkan teknik itu lazimnya dilakukan pendaki luar negara. Selain itu, latihan dan persiapan urban roof climbing ini perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana merentasi sepanjang 80 meter jambatan kereta api lama yang dibina sekitar tahun 1915 ini. Ia adalah satu misi yang pertama yang dibawa oleh atlet-atlet mendaki negeri Kedah, mendaki jambatan yang dikatakan oleh foreigner outsiders sebagai urban climbing. Okay, urban climbing ni kalau ikut dalam rekod yang kita buat kajian sendiri, tak pernah ada mana-mana persatuan atau mana-mana aktivis mendaki yang menjalankan aktiviti pendakian sebegini di Malaysia. This I can say is the first urban climbing in Malaysia, and we are proud to say that today we have succeeded our mission. Kita berjaya mendaki tim kita secara relay. Bagi Muhammad Akif dan Zukram Alzam, latihan yang dilakukan selama sebulan adalah bagi membentuk kekuatan minda dan fizikal agar dapat mempersiapkan diri ketika melakukan misi ekstrim ini. Mereka harus menguatkan tekad untuk menyelesaikan yang akan dilakukan dalam masa terdekat yang membolehkan mereka menempa nama dalam Malaysia Book of Records. Ternyata keempat-empat mereka berasa terharu dan bangga kerana berjaya melengkapkan misi ini walaupun berdepan pelbagai cabaran. Coach ada ajak juga teknik-teknik yang untuk rest lah, kami panggil resting point. So kami ada belajar teknik-teknik tu, dan mental pula coach, pasal mental coach banyak pesan lah. Kuatkan mental, jangan hiraukan sekeliling. Buat je yang terbaik untuk climbers negeri Kedah. Untuk menjayakan program hari ini, kami ambil masa dalam sebulan untuk latihan dan kumpul semua stamina, kekuatan otot. Saya amat berbangga dengan diri saya dan tim saya serta coach saya, dan terima kasih banyak pada mereka yang banyak menolong saya daripada awal sampai kini. Bagi pendaki tunggal wanita, Wan Iryani, kekuatan mental diperlukan untuk menghabiskan misi. Selain sokongan ahli keluarga dan rakan-rakan yang tidak putus-putus memberi kata semangat di penghujung jambatan. Dia yang juga anggota Jambatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Bukit Kayu Hitam berkata, misi ini amat bermakna kerana ini adalah pencapaian terbaiknya sejak menceburi aktiviti mendaki lebih 15 tahun lalu. Okey, masa tengah duk panjat tadi tu rasa macam boleh ke nak buat ni kan. Lepas tu dengan keadaan penonton yang ramai yang bagi support kau-kau kan. Rasa macam boleh ke? Lepas tu dengan tangan kita pun orang kata dah lenguh kan. Dah lenguh, lepas tu dengan mula duk fikir kata ayak kat sebawah lah lagi jatuh macam mana. Lepas tu dengar suara kawan kata boleh, sikit lagi. So puluhan lagi lah, atau puluhan pi juga. Tengok, alhamdulillah lah, berjaya sampai habis juga lah. Tu orang rasa macam wow, first time lah. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah misi mereka, agar percubaan diiktiraf dan segala penaralah yang dicurahkan berbaloi dengan pencapaian yang diharapkan. Itu dia zaman sekarang, macam-macam kita boleh ceburi sukan ya, asal ada keinginan dan juga ilmu, kemahiran. Dan itu dia urban roof climbing. Ya, tak semua orang boleh buat. Tengok pun penat kalau kita. Itu dia dari segi tenaga, dari segi fokus semua amat hebat. Dan kita nak bersama dengan jurulatih iaitu Cik Muhammad Zamri Hamid yang berada di Kedah, spesifiknya di Alostar saya difahamkan. Ya, saya. Ataupun di Sukan Petani Terengganu. Cik Zamri, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Zamri. Waalaikumsalam. Wah, dah bersedia dalam kereta. Minta maaf kita mengganggu. Cik Zamri, Alostar di mana tu?
Saya dekat hutan kampung. Hutan kampung. Belakang airport lah. Oh, okey, itu dia. Jadi macam mana boleh mengembangkan dan juga terlibat dengan sukan ini? Silakan. Ya. Okey, saya mula menceburi bidang climbing ni dah 30 tahun lebih. Bermula dengan wall climbing atau speed climbing. Lepas tu pergi ke lead climbing. Yang macam kita buat tadi tu, yang roof tu ada lead climbing. Dan dari situlah saya mula belajar dan mengajar orang. Cik Zamri asalnya memang atlet olahraga ke, pemain bola ke atau apa sehingga boleh terlibat? Atau Ironman ke dulu? Asal dulu main kayak, main hiking. Okey. Jadi memang terbiasalah sekarang. Memang dah biasa. Tenaga. Tapi apa yang kita nampak kat sini kalau Encik Zamri biasa dengan wall climbing yang kita melawan graviti secara menegak kan? Apakah cabarannya bila kita menggunakan teknik Spiderman ini? Saya nampak dia lebih mencabar sebab kita menggunakan kaki bukan untuk menolak diri kita ke atas, tapi kita guna untuk mencangkuk diri kita tu. Jadi apa perbezaan dia? Atau taraf banyak. Sebenarnya banyak perbezaannya. Kalau kita naik ke atas, kita berdiri di atas kaki. Betul. Tapi apabila kita panjat, dipanggil roof, kita terpaksa bergantung tangan dan kaki tu dekat pelit besi yang ada tu lah. Dia dipanggil dipanggil kita mencangkuk lah hook. Mencangkuk lah kan. Jadi latihan selama sebulan lebih kepada upper body strength atau kekuatan tangan dan badan dan kurang kepada kaki ke macam mana? Tak. Saya pergi tempat tu. Okey. Lepas tu tengok. Lepas tu balik pasang benda tu. Carabiner je. Bukan. Maksudnya saya pasang style yang kita nak buat tu. Maksudnya ada tempat cakuk, ada tempat hook. Okey. Itu saya pakai kayu biasalah. Pakai kayu. Lepas tu saya letak kiri kanan kayu tu kita buatlah. Macam mana nak belajar cakuk, macam mana nak belajar rest. Maksudnya betul-betul kena buat persiapan di tempat yang kita nak itu ya? Persiapan di tempat untuk beraksi tu. Okey. Dekat jambatan tu kita pergi 2 kali sajalah. Okey. First kita pergi, kita tengok. Kita tak panjat, kita tengok. Lepas tu kali kedua baru kita pergi untuk buat video yang untuk minta sponsor kan. Baru kita panjat sikit. Lepas tu terus kita buat training dekat Jabatan Belia lah. Okey. Soalan yang berlega di kepala saya sekarang ni Fitri dan juga Encik Zamri ya. Kenapa kita nak panjat jambatan ni? Okey, member lah tanya yang tu ketua misi kita tu lah. Dia tanya, Abang Zam pernah panjat jambatan tak sebelum ni? Lepas tu saya kata dalam 15 tahun lagu tu pernah lah panjat. Masa tu kita memang tak ada video, tak ada gambar pun lah. Kita just panjat melintas sungai. Nama dia Jambatan Tanjung Badak. Lepas tu bila benda tu bermain, dia tanya. Lepas tu saya pun terfikirlah dekat situ ada jambatan kereta api lama. So saya kata, kita tak try dekat situ. Sebenarnya kita tak ada nak buat rekod apa sebenarnya sebelum tu. Sebab asal jambatan tu pendek saja yang kita pergi tengok awal tu kan. Pendek saja. Saya rasa dalam 10-20 meter gitu ya. Lepas tu si Syed Alif ni dia cari jumpa lah jambatan ni. Sepanjang 80 meter. So kita kata apa kata kita cuba buat. Sebenarnya benda ni sekejap lah berlaku. Awal Ogos kita rancang 5 hari bulan Ogos kita pergi tengok tempat tu. Lepas tu dalam keadaan masa yang sama tu kita terus training. Walaupun kita tak dapat kebenaran lagi masa tu. Sudah mula training. Kita dah start training dah. Kita anggap 40% tu dah lulus. So kita terus training kan. Lepas tu kita mulalah minta buat surat lah apa semua kan. Pergi jumpa pihak-pihak yang tertentu lah. Macam APM itu untuk support kita punya di bawah keselamatan. Lepas tu kita pergi jumpa Perbadanan Aset Kereta Api. So itu kita melalui email saja, surat menyurat, dan dia minta kerjasama
siapa yang kita boleh dia percayalah, macam kita panjat di bawah Jabatan Belia, Kombes Kedah. So kita pakai nama Kombes Kedah lah untuk surat menyurat. Dari situlah kita mula bergerak untuk cari sponsor Dan baik, itulah dia sebab di tempat tu pun memang tempat yang bersejarah ya. Laluan tu pun ada kenangannya. Semoga terus berjaya Cik Zamri untuk melahirkan bakat-bakat yang ada minat yang mendalam pada aktiviti ini. Sebab benda tahu nanti dia akan dijemput keluar negara ke untuk beraksi jabatan lain pula kan. Dan atau melahirkan jaguh pendaki negara kita, Cik Zamri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Teruskan usaha anda. Baik. Okey, itu dia tempat tadi. Jabatan tu bukan sebarang jabatan. Ia pernah juga di sekitar itu laluan pedagang zaman silam dan juga mungkin di situ ada madrasah pertama di Kedah. Wah. Kedah ni kan Al-Ustaz kita tengok Al-Ustaz Ibu Negeri Kedah, tapi punya Al-Ustaz pun Ibu Negeri yang ke-7. Sebelum tu dah ada banyak lagi. Itu dia kerajaan Kedah Tua dan sebagainya. Cik dah berkembang dari sana kan. Kita menggamit sejarah sampai kita meraihkan kejayaan mereka di kita sini. Nak pergi Thailand berapa mata wang? Wah, dah cerita nak pergi Thailand lah. Terus tak jadi. Tiba-tiba dengan saranan kerajaan, tak apa, kita belanja di rumah. Kenapa? Jadi kita akan berdiskusi tentang kejatuhan nilai wang ringgit kita. Apakah kesannya terhadap rakyat? Baik atau buruk, kita bentangkan semuanya selepas ini. Soal wang di Malaysia. Ringgit jatuh kepada paras terendah dalam tempoh 24 tahun selepas krisis keuangan Asia merosot kepada 4.501 berbanding dolar Amerika. Ia ekoran prospek ekonomi yang tidak menentu. Terdahulu, media melaporkan ringgit dibuka lemah berbanding dolar Amerika Syarikat kepada paras terendah yang pernah dicatatkan semasa krisis kewangan Asia 1998 apabila lebih ramai pelabur beralih kepada mata wang selamat itu, ekoran prospek ekonomi global tidak menentu. Pada 7 September lalu, ringgit merosot kepada 4.501 berbanding dolar Amerika Syarikat dari 4.497 ketika ditutup pada hari sebelumnya. Kemudian pada 9 September, ringgit dibuka meningkat sedikit kepada 4.496 berbanding dolar Amerika Syarikat 4.501 ketika ditutup pada hari sebelumnya susulan kenaikan kadar dasar semalaman. Pada 8 September, Bank Negara Malaysia menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.50%, menjadikan ia kenaikan ketiga untuk tahun ini. Namun begitu, mata wang tempatan kembali dibuka rendah pada 12 September berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.497 selepas ditutup kepada paras 4.496 pada Jumaat disebabkan sentimen yang menyokong mata wang Amerika Syarikat tersebut. Situasi ini mendatangkan kebimbangan kepada rakyat, malah pelbagai persoalan timbul dalam kalangan masyarakat. Pengusutan nilai ringgit ini kebanyakannya didorong oleh perubahan aliran dana yang dipengaruhi oleh faktor luaran. Faktor-faktor tersebut termasuklah jangkaan bahawa kadar faedah akan meningkat, kenaikan kadar dasar Federal Reserve Amerika Syarikat, ketidaktentuan dalam harga minyak mentah dunia, kebimbangan terhadap kadar pertumbuhan ekonomi dan ketidaktentuan pasaran kewangan di China. Selain itu, ketidaktentuan politik di United Kingdom, Eropah dan Amerika Syarikat juga menjejaskan permintaan terhadap aset dalam pasaran negara yang sedang membangun, di mana telah memberi kesan negatif terhadap kebanyakan mata wang negara-negara serantau, termasuk ringgit. Kejatuhan nilai ringgit sememangnya memberi kesan terhadap ekonomi negara, antaranya barangan import lebih mahal, harga barangan keperluan meningkat dan kuasa beli rakyat di luar negara atau pelancong Malaysia berkurang. Inflasi juga mungkin berlaku apabila barangan import yang lebih mahal akan meningkat harga barangan import menyebabkan inflasi tarikan permintaan dan penurunan ini turut akan menjejaskan mahasiswa di luar negara. Namun, adakah nilai ringgit ini akan kembali pulih dan bagaimanakah caranya?
Baiklah, itulah dia setakat ini kejatuhan mata wang ringgit atau nilai ringgit Malaysia sehingga 23 September 2022. Kalau saya kongsikan nombornya mungkin ada akan rasa terperanjat seketika. Tapi kita mengambil langkah ke belakang dan kita lihat gambaran yang sebenar. Kejatuhan nilai wang ringgit ini senantiasa memberikan kesan kepada rakyat jelata seperti yang kita nyatakan sebentar tadi. Barangan import kita harganya akan naik, terutamanya untuk barangan makanan dan keperluan asas. Dan memang dapat dirasai oleh rakyat kita setakat ini dengan kadar inflasi yang semakin meningkat. Tapi ada kebaikan di sini dan apakah rancangan kerajaan kita untuk cuba meletakkan kawalan kewangan untuk meningkatkan prestasi negara Malaysia. Untuk berdiskusi tentang perkara ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Barjoya Bardai, seorang pakar ekonomi yang sudi berkongsi pemikiran dengan kita. Kita akan berjumpa dengan beliau sebentar lagi. Sementara itu, kita lihat tukaran mata wang kita setakat ini. Bersedialah pada setakat ini dijangkakan $1 Amerika Syarikat bersamaan 4.57 US dollar. Jadi walaupun Bank Negara Malaysia telah pun meningkatkan OPR kita atau kadar faedah kita, tapi masih belum cukup untuk kita membanteras kejatuhan wang ringgit kita. Dijangkakan pada hujung tahun ini ringgit Malaysia akan lebih kukuh, tapi buat masa ini apa kata kita bertahan seketika. Kalau kita bandingkan dengan dolar Singapura 3.22, tiada peningkatan di sana. 100 rupiah Indonesia 0.03 juga tiada peningkatan yang signifikan, tapi dengan Thai Baht dan juga won Korea tetap kukuh 12.23 dan 0.32. Jadi kalau dilihat prestasi ringgit Malaysia berbanding dengan negara-negara Asia, sebenarnya negara Malaysia ini antara yang mempunyai prestasi yang baik berbanding US dollar berbanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Baiklah, apa pula pendapat Profesor Dr. Barjoya Bardai yang kita sebutkan sebentar tadi, pakar ekonomi kita. Kita berdiskusi dengan beliau sekarang. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Cik Nas? Alhamdulillah, walaupun ada rasa goyah sikit 4.57 pada pagi ini, Profesor. Jadi kita lihat daripada bingkisan kita, apakah yang dapat dirasai oleh rakyat tentang kejatuhan nilai wang ringgit kita. Barangan semakin, harga barangan semakin meningkat dan juga services, ya. Dan juga boleh dikatakan mahasiswa atau mereka yang menjelajah ke luar negara akan merasai kesempitan. Tapi adakah kebaikan di sebaliknya? Persilakan, Prof. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dia seperti duit siling. Dia ada dua muka, ada kebaikan dan keburukan. Kita tengok kebaikan dulu. Kebaikan yang besar ialah kita merupakan negara yang sangat terbuka. Kita mengeksport 80% daripada keluaran kita. Kita mengeksport barang perkilangan, chip, elektronik, electrical, solar, minyak dan juga minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, yes. Semua ini akan memberikan pulangan dalam bentuk US dollar kerana kita menjual dalam US dollar. Jadi ini akan menambah pendapatan bagi kumpulan pengeluar-pengeluar ini. Mereka mendapat pendapatan yang lebih dan ini akan dibayangkan dalam kenaikan dalam keluaran negara kasar kita. Tetapi di pihak yang lain, kita juga mengimport lebih daripada 80% keperluan kita. Jadi barang-barang keperluan khususnya makanan, lebih 60 bilion kita import makanan. Apabila nilai ringgit kita lemah berbanding US dollar, kita akan terpaksa membayar lebih tinggi untuk belian barang-barang import ni, dan ini akan dibayangkan dengan kenaikan harga barang-barang import yang kita gunakan. Jadi kalau banyak pengguna yang menggunakan barang-barang import, mereka akan merasa kenaikan ini secara mendadak. Itu juga maknanya kita sebenarnya menghadapi isu kerana banyak pelabur-pelabur jangka pendek yang menjual sahamnya di pasaran saham kerana melihat bahawa pasaran saham New York dan juga apa-apa pelaburan dalam bentuk USD adalah lebih menarik kerana nilai USD akan terus dijangkakan menaik. Jadi mereka menjual pelaburan di Malaysia, menukar ringgit
kepada US dollar. Inilah perkara yang penting yang menyebabkan nilai ringgit kita semakin melemah. Ada juga kesan lain, misalnya pekerja-pekerja asing kita tiap-tiap bulan menghantar wang gaji mereka balik ke negara mereka juga menggunakan US dollar. Itu juga merupakan kesan negatif. Kalau kita lihat tentang kesan mata wang kita mengalir dari ke luar negara, baru-baru ini itulah isu bahawa pelancong-pelancong kita lebih gemar ke Thailand untuk membelanjakan duit kita. Adakah itu juga membawa kesan kepada nilai mata wang kita? Okey, sebenarnya pelancong-pelancong dalam negara kita dah jemu melancong dalam negara dan juga mana tidak ada insentif yang diberikan kepada pelancong untuk melancong di negara sini. Mereka boleh pergi ke negara jiran dan mendapat pakej pelancongan, maknanya dibayar RM500 boleh duduk 4 hari, makan dan lodging sekali. Maknanya itu merupakan satu yang sangat menarik, lebih jauh lebih murah daripada kalau mereka pergi ke Langkawi misalnya. Jadi ini kita perlu, mungkin pertama kita perlu ingatkan kepada industri pelancongan di Malaysia, jangan nak cepat sangat meraih balik kerugian yang lepas. Cuba melabur dengan menarik pelancong-pelancong dalam negeri supaya mereka lebih suka melancong dalam negara. Dan kepada isi rumah, pengguna-pengguna, cuba fikirkan bahawa mereka jika mereka melancong dalam negara, mereka dapat membantu negara untuk memulihkan ringgit juga maknanya. Dan sebenarnya di Malaysia ada banyak produk-produk pelancongan yang sangat menarik yang kita tak pernah dengar, tak pernah lihat, dan kita perlu explore yang ini misalnya. Jadi bukan saja melancong ya, kalau untuk kita melawan inflasi dan juga kadar nilai ringgit yang lebih merundum, apakah strategi untuk rakyat Malaysia? Adakah kita harus beli barangan buatan Malaysia? Macam mana saranan Profesor? Ya, kerajaan perlu menggalakkan proses apa yang dipanggil pergantian import. Maknanya kita perlu menggantikan penggunaan barang-barang import. Misalnya syarikat-syarikat pengeluar boleh cuba menggunakan bahan mentah tempatan. Kalau dulu dia menggunakan misalnya jagung dan gandum, sekarang cubalah gunakan pelepah kelapa sawit dan sisa-sisa kelapa sawit yang sebenarnya nutriennya lebih baik. Begitu juga pengguna-pengguna, kalau dulu kita makan sayuran import, buah-buahan import, sekarang cuba makan buah-buahan tempatan. Ini sebenarnya buah-buahan tempatan lebih fresh dan lebih banyak nutritionnya. Tapi kita perlu pendedahan dan promosi untuk menarik pengguna-pengguna kita menggunakan barang tempatan. Mana strategi food security atau keselamatan makanan perlu dipergiatkan. Kita perlu menggalakkan semua isi rumah dan khususnya petani untuk mempergiatkan aktiviti pertanian, meningkatkan produktiviti dan menambah hasil. InsyaAllah ini akan mengurangkan pergantungan kepada import. InsyaAllah, dan untuk kita orang kata menentukan nasib dengan dua tangan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia ya. Jadi apa yang saya nak cuba sarankan di sini juga, antara kebaikan bila nilai mata wang sebuah negara itu jatuh, KDNK akan terpaksa dipertingkatkan. Adakah ini juga bermakna lebih peluang pekerjaan buat rakyat Malaysia kerana kita mengeluarkan lebih banyak benda untuk dieksport dan menjadi lebih kompetitif di luar negara? Bagaimana perasaan? Ya, pastinya, sebab apabila harga barang kita dalam ringgit meningkat disebabkan penurunan nilai mata wang kita, dia akan menggalakkan pengeluar-pengeluar untuk menambah kapasiti pengeluaran. Dan bila mereka menambahkan kapasiti pengeluaran, mereka akan menambah bilangan pekerja dan kemudahan-kemudahan pekerjaan. Dan ini akan menambahkan peluang pekerjaan, peluang perniagaan untuk peniaga tempatan di Malaysia. Sebenarnya banyak negara yang sengaja menurunkan nilai mata wang dia supaya dia dapat mengukuhkan ekonomi dalamannya. Dan kita mempunyai sekarang peluang untuk melakukan itu secara semula jadi. Jadi apa yang kita nampak, adakah kerajaan juga harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengambil kawalan kewangan di sini? Saya tahu ada satu terma yang dipanggil hyperinflation. Kalau kita mengambil terlalu banyak kaedah-kaedah, kesannya adalah inflasi akan menaik terlalu tinggi
lagi kita akan jadi negara seperti Zimbabwe yang tidak mampu menggunakan mata wang tersendiri. Apakah orang kata worst case scenario di sini? Okey. Sebenarnya maknanya dalam proses untuk pulih daripada kegawatan, banyak negara akan infuse inflation, maknanya dia akan menggalakkan inflasi untuk berlaku, kerana apabila inflasi berlaku, permintaan akan meningkat dan pengeluaran akan menyahut, dan ini akan menggalakkan peluang pekerjaan baru dan menambahkan peluang pekerjaan. Tetapi mana mungkin kita di Malaysia ni kita berjaya mengawal kadar inflasi, tetapi kita tidak boleh biarkan sebab ada banyak kemungkinan inflasi dari luar apabila kita mengimport barang-barang. Jadi kita perlu mengawal inflasi supaya tidak menjadi hyperinflation. Hyperinflation berlaku apabila kadar pertumbuhan agak perlahan, tetapi kadar inflasi meningkat. InsyaAllah kita tidak akan mengalami itu. Kadar pertumbuhan kita agak baik di tahun ini. InsyaAllah melangkau 6%. Dan kita perlu mengawal inflasi dengan cuba mengurangkan pergantungan kepada import dan mengurangkan permintaan kepada US dollar, insyaAllah. Bagus, dan belilah barang buatan Malaysia. Terima kasih Profesor Dr. Baljoya Bardai, pakar ekonomi kita yang berkongsi pendapat. InsyaAllah asas ekonomi Malaysia sangat kukuh untuk kita mengharungi kejatuhan nilai ini. Terima kasih Profesor sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dia. Ada juga berita baik di sana. Peluang pekerjaan kian meningkat untuk rakyat Malaysia, terutamanya kalau kita menggambling tenaga bersama-sama, kita belanja untuk produk dan juga servis buatan Malaysia. Kita belanja dalam negara untuk kukuhkan ekonomi kita sendiri, insya-Allah, dengan juga dasar-dasar kerajaan yang kukuh, kita dapat menanganinya. Dan bila kita lihat tentang kadar inflasi yang tinggi, bila kita cerita tentang kejatuhan nilai wang ringgit, inilah dia antara alternatifnya buat mereka yang agak bijak melabur ya. Kalau kita lihat kepada pasaran saham kita, KLSE kita, selalunya kalau kadar inflasi naik dalam sebuah negara, ya betul, pasaran saham akan berundum, dan inilah masa yang paling sesuai. Jadi kita kalau dapat lihat slide kita sekarang, kita akan lihat KLSE dan juga harga emas. Jadi inilah dia kaunter-kaunter yang paling aktif buat kita. Jadi kepada anda yang fasih ataupun biasa melabur, alhamdulillah, kalau kita lihat KLSE kita, dia akan kelihatan semakin jatuh dan semakin jatuh. Inilah dia peluang untuk anda masuk. Kalau nak melabur, masuk bila dia rendah dan kita jual bila dia tinggi. Sama juga dengan emas. Emas juga merupakan suatu buffer yang natural untuk melawan inflasi. Jadi harga emas 916 1 gram adalah 255.02. Kalau anda yang biasa bermain dengan emas, harganya dalam seminggu lepas adalah 248. Jadi kita nampak peningkatan, dan ini membuktikan bahawa kadar inflasi kita meningkat, dan inilah dia masa untuk nak beli emas atau tidak, bergantung kepada tahap risk factor anda. Baik, kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini, dan apabila kita kembali bersama Abang Fitri Yahya kita, peluang untuk anda berinfak, maklumlah Rabiul Awal semakin hampir, kita bakal menyambut Maulidur Rasul. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali di Jumaat yang indah, permai, bercahaya dengan pelbagai saranan untuk kita berinfak, bersedekah dan semuanya demi membangunkan Islam yang tercinta. Hari ini saya nak bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi, Mudir Kompleks Darul Islam Darul Faizin sebenarnya, untuk berkongsi tentang pembangunan sebuah tempat yang akan menjadi permata untuk menghimpunkan hufaz dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadir kembali. Ustaz ni memang kesibukannya demi membina sebuah taman impian. InsyaAllah. Tahfiz Darul Faizin di Melaka. Di Melaka, Kompleks Darul Faizin, insya-Allah. Jadi apa yang Ustaz inginkan ataupun bagaimana dengan perancangan untuk membina kompleks? Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ni hari ini hari Jumaat Fitri, hari Jumaat, subhanallah, dan kita berada pada waktu pagi yang Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada umat dia pada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah umatku pada waktu pagi. Bertembung pula dengan hari Jumaat, elok dan sesuai sangatlah kita bincangkan tentang infak dan wakaf. Ada seorang
Ustaz Muhammad, dia ni namanya Ustaz Syekh Tahir Al-Baghdadi. Dia subhanallah murah rezekinya. Jadi saya nak bagi peluang ni, kita nak bincang ni tentang subhanallah macam mana nak dapat rezeki yang murah macam Syekh Tahir Al-Baghdadi ni. Subhanallah, sampai dicemburui oleh orang lain, tengok macam mana murah sangat rezeki dia. Lalu ditanyakan kepada, wahai Syekh, apakah amal yang kamu lakukan sehingga murah sangat rezeki kamu? Dia kata, buat 3 perkara ini, insya-Allah murah rezeki kamu. Tuan-tuan, buat catatan elok-elok ni, bukan saja nak kempen, nak bagi ilmu juga seorang sikit. Tuan-tuan, yang pertamanya ialah subhanallah, dia kata solat duha. Solat duha mudah-mudahan mengundang rezeki. Yang kedua ialah membaca surah Al-Waqi'ah. Dan yang ketiga ialah bersedekah. Dan Syekh Tahir menyebutkan bahawa subhanallah, seandainya kamu tak mampu untuk melakukan ketiga-tiganya, mungkin tak sempat untuk solat duha, mungkin tak sempat untuk baca surah Waqi'ah, jangan tinggalkan satu perkara ini yang namanya sedekah. Hari ini insya-Allah kami bersama-sama dengan tuan-tuan semualah, kami ingin dan sedang membangunkan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Kita telah memulakan kumpulan pendidikan Darul Faiz ini semenjak 2011 yang dahulu. Kita ada Madrasah Mahmudiyah, kita ada Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah yang kita menghimpunkan semua jenis pengajian, warga emas, pengajian umumi, pengajian tahfiz, pengajian pratahfiz, dan yang terbaru kita nak bangunkan di di Melaka ini insya-Allah. Apa perbezaan yang ada di Kedah? Perbezaannya ialah kedua-duanya kompleks sama, ada warga emas, ada pengajian. Cuma di Kedah kita buat pengajian tahfiz. Tetapi di Melaka kita buat pengajian kitab turath. Jadi kalau nak mengaji kitab turath, kitab-kitab lama ni, kita pengajiannya di Melaka. Nak mengaji tahfiz, mengaji di Kedah. Tapi kedua-duanya kompleks yang ada warga emas, ada pratahfiz dan sebagainya. Cumanya tuan-tuan, saya nak maklum bahawa semenjak daripada 2015 yang dahulu, kita menyediakan pengajian percuma. Kita langsung tidak mengenakan sebarang bayaran. Itulah itu dia. Jadi satu lagi dakwah dan sumbangan untuk masyarakat, untuk ummah yang mungkin tadi Ustaz sebut tentang warga emas yang mungkin hidup dah lama tapi terasa masih lagi kosong, mahukan pengisian. Dalam mungkin ada yang diuji dengan tiada kewangan, tapi mereka mahukan pengisian jiwa yang mantap, apatah lagi ada kompleks begini. Jadi untuk orang menyumbang sebab saya difahamkan ada target dari segi pembinaan tu. Jadi memerlukan kepada dana yang banyak untuk kita mencapai martabat ni. Bayangkan nanti mungkin ramai yang datang jauh hanya untuk ke Melaka untuk sebuah ilmu, Ustaz. Betul, subhanallah. Apa itu yang kita cadangkan, kita ingin bangunkan sebenarnya, satu pusat ilmu yang bukan sekadar dikongsi ataupun diperoleh oleh pelajar-pelajar yang duduk dekat situ, tetapi kita nak menyediakan ilmu kepada seluruh masyarakat, terutama kawasan yang duduk di sekitar tempat tersebut. Kita ada 2 fasa yang kita bangunkan. Yang pertama, fasa pembangunan. Fasa pertama iaitu masjid dan Allahumma shalli Muhammad, asrama pelajar. Yang keduanya, fasa kedua ialah rumah warga emas dan juga subhanallah Ustaz Muhammad, rumah pekerja ataupun rumah guru dan kaki tangan. Yang kos keseluruhannya mencecah 5 juta ringgit. Saya nak ucap terima kasih, ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan semenjak daripada awal bersama-sama dengan kita, alhamdulillah, dan kita telah pun mencapai 3 juta ringgit Ustaz Muhammad yang terkumpul setakat sekarang ni, dan kita masih memerlukan 2 juta ringgit lagi untuk kita selesaikan. Saya nak mengambil kesempatan ini juga pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini tuan-tuan. Yang pertamanya tuan-tuan, fastabiqul khairat, cepat-cepat untuk kita bersedekah. Jangan bertangguh-tangguh lagi, sebab yang pertamanya kita berada pada waktu pagi ini, kita ceritakan tentang keberkatan. Amalan yang kita buat pada waktu pagi ini akan digandakan pahala dan kebaikan disebabkan oleh barakah. Yang keduanya, keberkatan pada hari Jumaat ini. Yang berikutnya tuan-tuan, saya nak pesan kepada tuan-tuan supaya apabila kita bersedekah ataupun kita melakukan infak, jangan lupa untuk kita senaraikan kelebihan-kelebihan ini, kita hadiahkan kepada ibu dan ayah kita yang sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Dan subhanallah, satu skeptikal kita dengan sedekah kepada orang lain ini, kita menganggap bahawa kalau kita berikan atas nama orang lain, kita tak dapat apa-apa. Itu adalah penyataan ataupun kefahaman yang salah. Sebab kalau kita bagi kepada orang lain, Allah akan kurniakan yang sama untuk kita. Yang paling penting ialah yang kita harapkan daripada sedekah ialah kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita di dunia hingga akhirat. Nabi SAW menyebutkan bahawa apabila mati saja anak Adam akan terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Dan kita harapkan mudah-mudahan ketiga-tiganya kita peroleh dengan kita bersedekah, kita berinfak di Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka ini. Sebab yang pertamanya kita nak bangunkan masjid dan sekolah, iaitulah dia panggil sedekah jariah tersebut ataupun wakaf. Yang keduanya, kita nak melahirkan, mudah-mudahan nanti mereka akan menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan ilmu akan berkembang. Yang ketiga ialah
kita mendidik anak-anak ini supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, dan semuanya ada di tempat ini yang tuan-tuan sama-sama membantu kita untuk kita bangunkan, insya-Allah. Ya, mempelbagaikan sumber dakwah dan kebaikan, sumber infak kita, sumber sedekah untuk kebaikan bersama. Terima kasih, Ustaz. Dan terlupa saya nak sebut ini, kita ada hadiah ni kepada yang memberi wakaf. Setiap wakaf yang kita berikan RM100 ke atas, kita hadiahkan buku ini, insya-Allah, solat-solat sunat untuk panduan tuan-tuan. Tuan-tuan hantarkan maklumat sedekah tersebut, wakaf tersebut, kita akan postkan buku ini kepada tuan-tuan sebagai tanda ingatan kami kepada tuan-tuan berinfak, insya-Allah. Kita malukan kepada elemen yang banyak untuk jiwa yang diberkati, doa, kemudian sedekah dan juga silaturahim. Serta apa lagi perkara yang membangunkan jiwa dan sanubari insan yang beriman. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ustaz Jafri Bakar Mahmudi, Mudir Kompleks Islam Darul Faizin, berkongsi. Dan kita pun sebenarnya debar untuk menantikan sambutan oleh Rasul. Pastinya kita ingin bertambah cinta kepada Rasul. Jadi sahabat Senas ada perkongsian untuk mencontohi sifat mulia Rasulullah. Silakan. Baik, terima kasih Abang Fitri kita. Ya, tepat sekali. Sekarang kita berada di bulan Safar dan sedikit lagi kita menyambut Rabiul Awal dan Maulidul Rasul betul-betul berada di ambangnya. Jadi macam mana kita nak memupukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Maulidul Rasul? Kita bersama dengan Ustaz Nazri Abbas, Duta Pertubuhan Mihrab, untuk bercerita tentang cinta atau memupuk rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini, dan macam saya cerita tadi, kita dah sikit lagi nak menyambut Maulidur Rasul. Betul. Jadi bolehkah Ustaz kongsikan sedikit tentang apakah peristiwa penting yang berlaku pada bulan Rabiul Awal ini? Terima kasih Anas sudah menjemput kita untuk sama-sama di pagi ini. Jadi kita dah dekat dengan Maulid Rasul. Saya harap semua sedang bersedia untuk kita membuktikan cinta kita, iaitu kita bersyukur dengan sebesar-besar syukur pada Maulid Rasul ni. Sebenarnya satu peristiwa agung. Dia banyak peristiwa kalau kita nak cerita. Tapi salah satu daripada peristiwa penting tu adalah Allah hadiahkan kita satu hadiah yang sangat hebat, yang sangat agung, iaitu kita dapat seorang Rasul yang menjadi mentor ataupun menjadi role model untuk kita hidup bahagia, berjaya, bahagia di dunia dan akhirat. Jadi itu memang paling besarlah hadiah yang tidak ada pada umat terdahulu. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, hadiah Rasulullah kepada kita ni menyebabkan umat terdahulu cemburu. Bahkan ada Nabi dan Rasul juga mohon pada Allah untuk menjadi umat Muhammad SAW. Jadi kalau ini kita tak perasan, tak sedar, kita tak kenal, maka macam mana kita nak cinta pada Rasulullah? Kalau kita tak faham tentang ini, susah untuk kita cinta pada Rasulullah. Betul, Nas? Betul, tepat sekali. Jadi untuk saya, bila kita dengar balik, bukannya kata kita tidak cakna langsung, tapi kadang-kadang manusia kita biasa lupa dan kita ingatkan diri kita semula. Jadi boleh tak Ustaz juga kongsikan tanda-tanda mahabbah ataupun kecintaan kita kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, dalam kitab apa yang dikarang oleh Imam Iyad Al-Qadhi, dia ada sebut tentang ciri-ciri. Kita nak tahu seorang tu cinta, sebenarnya dia kena nampaklah ciri-ciri dia apa, kan? Tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi salah satunya kita tengok Allah sebut, sebenarnya Allah dah ajar. Allah dah ajar dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kata cinta tapi tak bukti, kan, tak cintalah tu. Jadi maknanya kalau betul-betul tanda seorang tu cinta, dia follow rapat. Dari segi tingkah laku, cara hidup. Cara hidup dia tu cara hidup Rasulullah SAW. Daripada dia tidur sampai dia bangun. Aktiviti harian, makan minum, berpakaian, bergaul, bercakap, bermasyarakat, berpolitik, berekonomi, semua ikut Rasulullah SAW. Jadi buat tu atas dasar apa? Atas dasar cinta. Jadi sebab tu sebelum tu dalam kitab tu menyebutkan untuk kita dapat cinta tu kita kena kenal. Maknanya kita kena belajarlah siapa Rasulullah, kan, macam keluarga Rasulullah, sirah hidup Nabi SAW. Jadi kat situ baru ada dorongan macam mana kita nak membuktikan cinta itu melalui amalan dan tingkah laku hidup kita seharian. Itu yang paling utamalah. Dan selain daripada itu, kita hari Jumaat ni banyakkan selawat. Selawat ni adalah satu amalan akhir zaman yang sangat-sangat menjadi asbab untuk kita dapat hidayah dan taufik dan boleh menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang mencabar akhir-akhir ini. Ringan di bibir, ringan di hati. Betul. Ya. Jadi untuk kita mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akur. Kita punya level keimanan kita semuanya berbeza-beza mengikut individu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi tiba-tiba jatuh dan naik semula. Jadi dari segi amalan untuk mengubah sanubari diri itu, untuk mendekatkan diri,
bukan sesuatu perkara yang senang. Mungkin ada amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk kita mendekatkan diri dan mengubah persepsi kita. Macam mana Ustaz? Jadi kita nak mengambil semangat cinta Rasul pada bulan Maulid Rasul ni, kita tengok tadi pun Ustaz Jafri dah cerita tentang infak kan. Jadi infak ni sebenarnya satu bukti sebab kita kena korbankan harta. Dalam surah As-Saff pun Allah sebut tentang jihad. Seorang nak berjihad tu bukan dia korban nyawa dulu. Dia korban harta dulu. Sebab nyawa dia benda mahal, tak boleh bayar dengan duit. Tapi kalau dia boleh buktikan dengan korban harta, maka itu akan mendekatkan dia pada Allah dan menjadi sebab untuk Allah turunkan bantuan kepada dia. Jadi kita nak ambil contoh Nabi SAW lah, orang yang paling pemurah. Kalau bulan Ramadan lagilah pemurah Rasulullah macam angin yang kencang. Jadi Rasulullah ni pemurah sampai orang kata gambarkan tak takut miskin. Jadi ini yang kita nak buat, nak tiru Rasulullah punya sunnah ni, pemurah dengan siapa saja. Dari segi infak ke, zakat ke, sedekah ke, bagi hadiah, macam-macam lah cara kan. Kalau tak mampu paling kurang senyum. Senyum atau tenaga, senyum atau tenaga ya, betul. Kan? Alhamdulillah, itu dia tips-tips yang bernas oleh Ustaz kita pada pagi ini. Jadi mungkin Ustaz juga boleh kongsikan cara penonton di luar sana yang berminat untuk menyumbang buat kempen yang bakal diadakan. Boleh cerita tentang kempen ni sikit? Okey, kita daripada Pertubuhan Mihrab memang kita sedang buat kempen untuk membina aset-aset Islam. Jadi fokus kita pada dua sekarang ni. Satu, Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh. Kalau kita tengok tepi jalan tu, ada satu masjid dah berusia lebih kurang 48 tahun. Lama dah, maknanya tumpuan untuk orang bersolat di situ. Tapi dengan usia yang begitu lama, macam kita kalau dah beruban lah, dah tua sakit-sakit kan. Jadi perlu kepada pembangunan semula. Dan Masjid Sungai Choh ni kita tengok dipanggil Manis, nama singkatan dia Manis. Jadi kita perlukan dana daripada bantuan tuan-tuan perempuan semua untuk merealisasikan, menjadikan rumah Allah itu lebih sempurna untuk kita buat aktiviti-aktiviti agamaan. Lepas tu yang kedua, sekarang kita tengah bangunkan Ma'had Tahfiz, iaitu Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, di mana Ma'had Tahfiz tu kita bolehlah membuat sumbangan semua yang seperti yang tertera di kaca TV. Sama ada boleh terus ke Maybank kita ataupun bank Islam kita, ataupun kepada www.infakmihrab. Ataupun kalau yang nak jenis istiqamah ni, dia nak konsisten, setiap bulan dah tak fikir, lupa hari ni Jumaat kan, dia boleh terus scan QR code kat situ, ada kita tulis My Istiqamah. Jadi dia sudut amount terpulang kepada penyumbang. Bagaimana berapa banyak dia nak sumbangkan kan. Lagi banyak lagi bagus. Yang penting buat atas dasar cinta dan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan kalau kita memberi itu dengan cara yang lebih konsisten menggunakan My Istiqamah ini, itu lebih baik. Itulah yang lebih baik. Kadang-kadang kita bila kita dah berjanji, kita dah ada orang kata amanah di sana, tiba-tiba terlupa pula, takut berdosa pula di sana kan. Jadi My Istiqamah adalah yang paling bernas untuk anda menyumbang kepada projek-projek yang diadakan oleh Persatuan Mihrab. Kita terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Nazri Abbas, Duta Pertubuhan Mihrab, dan semoga menyambut Maulid Rasul dengan jayanya dan dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Dan kita akan berehat seketika, dan kepada penonton Malaysia hari ini kita akan menggulungkan rancangan kita dengan pengisian yang surprise. Apakah yang menarik? Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Papan luncur ni memang sukar untuk kita mencapai benak itu. Masa tu dah habis benak tu, dia sebelah saya muncul. Cip, tolong Cip. Macam tu, panggil Cip. Meluncur air di Sungai Rajang tu, itu suatu fenomena benar ya. Ini yang indah dari Sarawak pada wartawan Asri untuk kita kongsikan nanti. InsyaAllah. Tentang benak ni ataupun ombak yang dijadikan sebagai bukan permainan kot, tetapi lebih kepada penghayatan. Sungai ini kan luas kan. Dia memang sinonim dengan kehidupan masyarakat di sana. Dan hanya terjadi di 65 tempat di seluruh dunia. Suatunya pesta benak ni, pesta yang unik yang dibawakan oleh wartawan kita Asri. Tabik hormat saya ucapkan. Jadi apa lagi yang menarik? Detik 12 malam kembali ke kaca TV anda. Kepada peminat-peminat Detik 12 malam, seramkan malam anda dengan aktiviti paranormal berdasarkan pengalaman sebenar individu-individu lokal dan selebriti terkenal. Dalam rancangan ini bersama pemburu
hantu yang tidak asing lagi, iaitu Saiful Azmi Jamsari setiap Jumaat 11.30 malam. Dan malam ini bersedilah untuk menyeramkan diri. Di samping anda juga jangan lupa, selain pada Detik Beberapa Malam, saksikan juga Aku Tanpa Cintamu Samarinda, lakonan Zamarul Hisham dan juga Bella Astilah Intera Pembesiaran. Untuk saksikan pada setiap hari Isnin hingga Khamis 10 malam hanya di TV3. Esok pula, apa ceritanya Abang Fitri? Kita ke Kuala Pilah. Ya, untuk kita langsung untuk ada kampung yang mungkin unik, jarang diterokai. Kita bawakan keunikan di kampung itu. Semoga MSI sebab MSI kan setiap hari macam-macam perbezaan kita bawakan pada setiap hari untuk anda. Dapatkan maklumat yang berguna. InsyaAllah terceriakan suasana Jumaat pagi anda bersama kami. Nazrul Rahman dan Fitri Yahya bersiaran. Terima kasih. Assalamualaikum.